أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita terus menerus merafakkan kesyukuran dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa dan berterusan menimpahkan kepada kita kurniaannya, rahmat dan pemberiannya yang tidak terhitung banyaknya. Dan marilah sama-sama kita mohon pada Allah diberikan kita hidayahnya serta taufiknya agar kita sentiasa dapat berada istiqamah di atas jalan yang lurus dan dapat kita menghadapi segala cabaran dan rintangan dalam kehidupan ini sehingga kita berjaya menjadi ahli syurga Allah SWT di akhirat nanti, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita akan teruskan siri pemahaman dan penghayatan akidah Yayasan Bushra, dan kita akan teruskan berdasarkan buku yang tulisan saya ini. Kita masih berbicara bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya. Bahagian bab pertama daripada tulisan ini, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Dan pada pengusian yang lepas saya secara ringkas telah menjelaskan makna kalimah Rabb, dan kita telah melihat beberapa ayat Quran yang mana Allah menegaskan melalui firman-Nya itu bahawa Dia adalah Rabb yang Maha Esa. Dia hanyalah Dia Rabb bagi sekian alam semesta. Dan perkara kedua yang saya simpulkan dalam bab ini, bab bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, ialah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pentadbir dan Maha Penentu segala peraturan atau tata cara. Jadi ini antara maksud yang terkandung di kalimah Rabb. Bila kita beriman Allah tu Rabb Maha Esa, maka kita juga mesti meyakini dengan sebenar-benar keyakinan akan keesaan Allah sebagai Rabb yang Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pentadbir, Maha Penentu segala peraturan-peraturan bagi semua makhluk ciptaannya. Jadi apa yang kita akan buat sekarang ini, kita akan lalui beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran, beberapa contoh ayat Al-Quran yang menyentuh dengan penuh tegas akan keesaan Allah sebagai Rabb yang Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pentadbir, Maha Penentu peraturan-peraturannya. Kita bermula daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia. Jadi seruan ini tuan-tuan untuk semua makhluk Allah dari jenis manusia, iaitu seperti kita yang beriman maupun tak beriman, untuk semua manusia. U'budu rabbakum, sembahlah, itu terjemahan biasa kita, tapi sebenarnya yang terjemahan yang sebetulnya, beribadahlah oleh kamu hanya kepada Rabb kamu. Maknanya kita mesti tunduk, patuh, mentaati Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah tahu bahawa hanya Allah Rabb yang Maha Esa.
Tidak ada Rabb selain Allah Ta'ala. Dia tidak ada arbabun mutafarriqun. Tidak ada Rabb-Rabb yang bermacam-macam. Okay? Tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Rabb. Jadi kita sekalian manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Rabb kita. Okay? Makhluk yang dicipta oleh Rabb kita, maka kita mesti hanya mengabdikan diri, beribadah, tunduk kepadanya semata-mata. Alladhi khalaqakum. Kenapa kita mesti beribadah kepada Allah semata-mata? Sebab alladhi, dialah yang khalaqakum, telah mencipta kamu. Kita manusia, bahkan semua makhluk yang lain adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walladina min qablikum, dan orang-orang sebelum daripada kamu. Allah mencipta kita dan juga manusia-manusia sebelum daripada kita. La'allakum tattaqun, dengan kamu tunduk beribadah pada pencipta kamu dan pencipta manusia sebelum kamu. Semoga dengan itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang dapat melindungi dirinya dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pada ayat 21 surah Al-Baqarah. Perintah agar kita hanya mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Rabb yang telah mencipta kita dan manusia-manusia sebelum kita. Kita lihat lagi firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat pertama. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, sekali lagi seruan ini untuk semua manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu terhadap Rabb kamu. Bertakwa di sini mana? Jauh diri kamu dari perkara yang boleh menyebabkan kamu dimurkai dan ditempakan azab oleh Rabb kamu. Alladhi khalaqakum, yang telah mencipta akan kamu, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa khalaqa minha, dan dia telah mencipta dari diri satu ini zawjaha, akan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dan dia memperkembangbiakkan lelaki-lelaki dan wanita yang banyak daripada kedua-dua mereka, makhluk yang mula diciptanya dan juga pasangan itu Nabi Adam AS dan juga Hawa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah yang dengannya kamu, dengan sifatnya, dengan namanya yang Maha Pemurah itu, kamu saling meminta antara satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sentiasa menjaga, mengawasi kamu semua. Jelas di sini Allah tegaskan, Allah perkenalkan diri dia adalah Rabb yang mencipta kita daripada mula. Allah ciptakan kita, asal kita Nabi Adam AS satu jiwa, kemudian daripada Adam AS dicipta Hawa, kemudian dikembangbiakkan generasi keturunan zuriat Adam ini ada laki dan wanita yang ramai. Tujuannya supaya kita bertakwa kepada dia, bertakwa kepada pencipta kita, iaitu kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya agar tidak dimurkai dan ditimpakan azab daripadanya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta agar kita dapat melihat kebesaran dan keagungannya dan agar kita dapat membina takwa di dalam diri kita. Kita lihat lagi firman Allah SWT di dalam surah Al-A'raf. Firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Allah adalah Rabb kamu. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arasy-Nya. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah
Urusan mencipta dan memerintah itu hanyalah hak Allah Ta'ala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maha melimpah keberkahan Allah SWT, Rabb semesta alam. Beginilah Allah menjelaskan, tuan-tuan, secara detail bahawa dialah yang mencipta kita, mencipta langit, bumi, dan Allah menjelaskan bagaimana Allah mengurus segala urusan berkaitan dengan kehidupan di langit dan di bumi, yang bergantung kepada makhluk-makhluk ciptaannya untuk keperluan atau keberlangsungan kehidupan mereka. Matahari, bulan, siang dan malam, semuanya dipermudahkan, berlaku berdasarkan urusan dan perintah Allah Ta'ala yang maha melimpah kebaikan kemuliaan baginya, Rabb sekian alam semesta. Kalau kita tidak dapat merasakan dekatnya kita kepada Allah sebagai Rabb, maka kita tidak akan jadi seperti makhluk-makhluk yang Allah sebut ini, siang dan malam, matahari dan bulan, yang tunduk patuh mengikut perintahnya. Itulah sebabnya Allah sentiasa memperkenalkan diri kita tentang dia sebagai seorang Rabb, sebagai Rabb yang maha pencipta dan yang mengurus takdir segala ciptaannya. Terlihat pula pada surah Taha, surah yang ke-20 ayat 50. Allah SWT berfirman, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa berkata, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan setiap suatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberi petunjuk kepada setiap makhluk ciptaannya itu. Allah menjadikan setiap makhluk dalam berupa bentuk, saiznya, keadaan kondisi dan sebagainya sebagaimana yang dikehendaki, dan dialah mengajar kepada setiap makhluk itu dengan apapun keadaan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang dikehendakinya. Allah jadikan berbagai-bagai makhluk, sehalus-halus makhluk hingga sebesar-besarnya. Allah menjadikan mereka dengan rupa bentuk yang berbeza-beza, berbagai-bagai, dan setiapnya itu pula Allah pimpin, Allah berikan mereka petunjuk untuk menjalani kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT sendiri, sebagai pencipta yang maha bijaksana. Di sini kita perlu melihat, memerhati makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk kita menambahkan keyakinan kepada kekuasaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi masalahnya akhirnya bila kita membuat kajian-kajian tentang makhluk, akhirnya kita rasa takjub dengan ilmu kita, rasa takjub dengan teknologi kita, hanyut dengan rasa kebesaran teknologi dan ilmu kita. Kita lupa pada penciptanya, pencipta segala-galanya, yang mencipta dan memberi segala-galanya pada makhluk ciptaannya dan menguruskan dari sehalus-halus makhluk, kuman, zarah-zarah, virus yang halus, mereka hidup, bergerak, mereka buat kerja, semuanya dengan panduan daripada Allah SWT, perintah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbul Alamin. Sewajarnya mereka yang diberi peluang punya ilmu, kemahiran, mengkaji bumi, mengkaji tanah, mengkaji binatang, mengkaji tanam-tanaman, mereka lah orang yang kenal Allah Ta'ala, maka mereka lah hamba yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Jadi keprofesional kita ini sepatutnya menjadikan kita tunduk takut pada Allah, menerima kebesaran dan keagungan Allah, bukan merasa kekaguman pada diri kita, ilmu kita dan teknologi yang ada pada kita. Firman-Nya lagi, banyak sungguh ayat-ayat Allah menerangkan tentang dirinya. Allah sendiri memperkenalkan tentang dirinya, dan selayaknya Allah memperkenalkan dirinya sebab dia yang kenal dirinya lebih daripada makhluk-makhluknya, kerana dia maha mengetahui, maha berilmu. Dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia mencipta 7 petala langit dan bumi pada 6 hari, kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arasnya. Yudabbirul amra, dia yang mengurus tadbir segala urusan, dia yang mengatur, mengurus segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di, tiada seorang pun yang akan dapat memberi pertolongan, syafaat, kecuali sesudah ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah
Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu. Fa'buduhu afala tadhakkarun. Maka abdikanlah diri, beribadahlah hanya kepada Dia. Apakah kamu tidak dapat mengambil pengajaran daripada penjelasan, penerangan tentang kebesaran dan keagungan Allah melalui kekuasaannya mencipta dan mengurus tadbir alam ini. Kita ada mata boleh melihat dengan jelas dan nyata bagaimana alam ini diurus dan ditadbir dengan begitu teratur, begitu halus, ya? Dan kita tak mampu nak melakukan walau apa pun seperti mana Allah mencipta dan menguruskan makhluknya. Maka wajarlah kita menjadi hamba yang hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pula pada surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 2. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah dialah yang mengangkat, Dia yang meninggikan as-samawat, 7 petala langit, bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kamu melihatnya. Binaan yang dibina tanpa tiang, yang bertingkat-tingkat, subhanallah, kita tak mampu melakukannya. Satu binaan yang besar, langit yang begitu besar dan luas, 7 tingkat. Allah berkuasa menciptanya tanpa tiang. Kemudian Dia beristiwa di atas arasnya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Dia menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya itu beredar sehingga tempoh masa yang telah ditentukan. Yudabbirul amra, dialah Allah yang mengurus tadbir segala urusan. Yufassilul ayati, dan Dia menjelaskan, memperincikan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar dengan penjelasan bukti-bukti yang jelas dan nyata ini kamu bertambah yakin akan liqa' rabbikum, pertemuan kamu dengan Rabb kamu, iaitu pada hari akhirat nanti. Subhanallah, bagaimana Allah telah menjelaskan pada kita suatu perkara yang memang kita tidak boleh ragu-ragui, tak boleh dinafikan, kerana kita melihat bagaimana alam ini berlaku berbagai-bagai siang dan malamnya, panas dan sejuknya, semuanya itu adalah diuruskan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu suatu yang amat luar biasa yang membuktikan dengan jelas dan terang bagi orang yang yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 5, Allah SWT memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, segala urusannya Dia mengaturkannya. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Begitulah kekuasaan Allah SWT. Kita melihat waktu yang ada di dunia ini pun kita dah rasa 24 jam, satu waktu yang panjang, dan kita pun dah letih bekerja satu hari. Allah SWT Maha Suci, Dia menguruskan segala-galanya. Dia menguruskan segala-galanya, dan perhitungan harinya, masanya jauh berbeza dengan apa yang kita hitung. Mari kita lihat, kita tadabbur dengan hati yang yakin betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat dan besarnya Allah sebagai Rabbul Alamin. Nah, seterusnya kita lihat dalam surah Fatir ayat pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala pujian, segala sanjungan hanya layak bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta yang menentukan peraturan atas ciptanya, iaitu samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat dengan tujuan sebagai utusan-utusannya. Uli ajniha, yang memiliki ajniha, sayap, kepak. Masna wa thulatha wa ruba', 2 dan 3 atau 4.
Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptanya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu dia maha berkuasa. Di ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mencipta langit dan bumi dan dia yang menentukan peraturan fitrah, peraturan, dan dia juga mencipta malaikat dengan ada tujuannya, iaitu sebagai utusannya kepada manusia yang mempunyai kepak sayap 2, 3 atau 4 bahkan lebih. Dan Allah dia mencipta mengikut kehendaknya, kemahuannya. Tidak ada siapa yang boleh menghalang Allah mencipta apa yang dikehendakinya mengikut apa yang kemahuannya. Dan Allah menegaskan sebagai Rabb, Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Terlihat pula pada surah Zumar, surah ke-39 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun." Katakanlah wahai Allah, fatiras samawati wal ard, pencipta yang menentukan peraturan as-samawat bagi 7 petala langit dan bumi. Alimal ghaib, yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Wasyahada, yang perkara-perkara yang nyata. Engkaulah ya Allah, tahkumu baina ibadik, yang memutuskan hukuman antara hamba-hamba engkau. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang selalu mereka perselisihkannya. Allah SWT yang menguruskan semua ini, tuan-tuan. Dia maha mengetahui. Kita wajib rasa lapang, tenang apabila kita yakin bahawa segala urusan kita diuruskan oleh yang maha mengetahui. Bahkan dia mengetahui perkara yang tersembunyi, yang tak dapat dikesat oleh panca indera kita, tak dapat dicapai oleh ilmu dan akal kita. Dan dia pastinya, kalau ia mengetahui yang gaib, dia juga mengetahui segala yang nyata dan jelas. Dan pastinya hukumnya, kalau keputusan dan ketetapan peraturannya kepada kita, pasti yang terbaik. Kalau kita tunduk mematuhi peraturan dan ketentuannya, pasti kita akan dapat kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Itulah tujuannya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan inilah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Masih banyak lagi, kita akan sentuh sikit lagi insya-Allah. Tapi nak bagi tahu, inilah ayat-ayat Al-Quran yang sentiasa kita baca. Namun apakah kita dapat melahirkan rasa hamba, kehambaan, kerendahan, kelemahan, kehinaan diri kita di hadapan Allah, yang kita baca ayat-ayatnya yang mengandungi perkenalan, yang memperkenalkan Allah sebagai Rabb yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, mengurus takbir kita, mencipta segala makhluknya yang berbagai ragam dan rupanya. Kita baca, kita mengharapkan pahala saja di setiap huruf, tapi kita lupa nak menanam akidah. Kita lupa nak menyuburkan akidah dan keyakinan. Kerana itu, walaupun kita baca ayat Quran, namun dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak mempunyai rasa takwa kepada Allah. Kita masih lagi berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rabbul Alamin. Kita masih berat untuk melaksanakan perintahnya. Dan kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat. Inilah akibatnya kalau kita sekadar membaca dan mengharapkan pahala semata-mata, tapi tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan, manual, peringatan kepada kita. Jadi inilah yang saya senantiasa tegaskan. Dan mungkin ada kalangan kita yang rasa marah dan tak puas hati, kerana kata apa salahnya kami baca setiap huruf 10 pahala. Benar, perkara itu tidak diragui, itu adalah benar kerana ada nasnya, ada jelas. Namun inilah yang kita harus lihat, apabila kita baca tapi kita tidak faham, inilah akibatnya. Sedangkan Allah bersungguh-sungguh berulang kali menceritakan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, supaya kita jadi hamba yang bertakwa, supaya kita jadi hamba yang hanya beribadah pada Dia, taat dan patuh pada Dia, supaya kita sedar kekuatan dan kebesaran Allah. Namun tidak jadi begitu, kerana kita tidak berada di atas laluan yang tepat. Kita tidak atas laluan tepat. Kita sambung sikit lagi insya-Allah beberapa ayat yang masih lagi menceritakan tentang Allah, tentang Rabb, perbuatannya sebagai Rabb, mencipta, mengurus takbir, berkuasa dan sebagainya. Dalam surah Asy-Syura, ini mungkin ini ayat yang terakhir dalam bahagian ini, Fatirus samawati wal ard. Sekali lagi dalam ayat ini Allah menegaskan, dialah Fatir, dialah Khaliq, dia pencipta yang menentukan peraturan. As-samawat wal ard,
Bukan saja di bumi, tapi 7 petala langit yang kita tak pernah capai lagi ke atas ini. Dan di bumi, buminya segala-galanya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dialah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasangan kamu sendiri. Wa minal an'ami azwaja, dan dia juga menjadikan daripada binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Ya, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Ada 2 pasangan saja. Kita Allah jadikan sama ada lelaki atau perempuan. Itu sebab dia panggil pasangan. Dia tak mungkin ada yang lain. Okay? Nah, kita tak boleh nak mendakwa ada jantina yang ketiga atau keempat. Allah hanya menetapkan, dia yang maha bijaksana, yang menentukan peraturan. Dia mencipta kita ni ada 2 jantina saja, ya, lelaki dan perempuan. Dan Allah telah menetapkan juga, ya, bahawa lelaki dan perempuan ini tak sama. Itu menunjukkan kebesaran, keagungan dia. Dan dia juga yazra'ukum fihi, dan dia mengembangbiakkan kamu dengan jalan ini melalui adanya 2 jantina ni, lelaki dan perempuan. Tujuannya untuk mengembangbiakkan zuriat manusia itu. Jadi sebab itulah kita fitrahnya, peraturan yang diciptakan oleh Rabbul Alamin yang amat suci dan bersih fitrah ini ialah perkahwinan antara berlainan jantina, lelaki dan perempuan. Bukan seperti yang berlaku hari ini, kacau bilau, ya, kecelaruan, iaitu orang nak lelaki berkahwin dengan sesama jantina. Tidak ada alasan yang membenarkannya, tidak logik bagi mereka yang punya ilmu, ya, punya keyakinan. Perkara ini di luar fitrah, ya, yang telah ditetapkan oleh Rabbus Samawati wal Ard, yang telah ditetapkan oleh pencipta langit dan bumi, yang mencipta mereka sendiri. Maka siapa yang melanggar fitrah ini, mereka pasti akan binasa dan celaka. Ini peringatan Allah. Bila kita baca ayat ini, maka kita punya kekuatan untuk menolak golongan-golongan yang mencari hak kebebasan manusia, melakukan suatu di luar fitrah sewenang-wenangnya atas alasan hak kemanusiaan, hak individu dan sebagainya, kesamarataan, keadilan. Hujah daripada ayat Quran yang kita baca ini cukup jelas dan tegas. Namun oleh kerana kita tak faham, hari ini kita lihat bagaimana di kalangan orang Islam sendiri memperjuangkan dasar-dasar yang bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Rabbus Samawati wal Ard, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani melanggar fitrah-fitrah ini. Jadi oleh kerana kita membaca di kalangan sebahagian umat Islam baca Al-Quran tapi tak faham dan tak mau belajar, dan ramai pula memang tidak baca Al-Quran, tak baca Al-Quran kerana terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, terlalu sibuk dengan kerja-kerja profesional dan ilmu-ilmu keduniaan. Akhirnya lihatlah bagaimana keadaan umat Islam hari ini, bagaimana munculnya gejala atau fenomena umat Islam yang memperjuangkan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Apakah sebabnya? Adakah sebab mereka bodoh? Tak. Kebanyakan mereka ini yang berada dalam kelompok ini adalah orang yang dikatakan ilmuwan, orang yang bijak, orang yang belajar di Menara Gading yang menjadi kebanggaan kita, ya. Mereka adalah lepasan-lepasan Universiti Menara Gading. Mereka mempunyai bergulung-gulung ijazah, sijil-sijil, tapi dalam kehidupan mereka, oleh kerana tidak mendapat panduan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka memperjuangkan perkara-perkara yang tidak dapat diterima oleh fitrah manusia itu sendiri, oleh fitrah manusia. Okay? Mereka memperjuangkan hak kebebasan, kejantinaan, kebebasan begitu dan begini. Segala-galanya berbeza, amat bertentangan dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat, bagaimana untuk kita kembali kepada fitrah ini? Bagaimana untuk kita dapat menanam semula akidah kita? Maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain melainkan kita benar-benar kembali kepada pedoman, petunjuk, panduan, manual yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada kita dan telah dikekalkan untuk kita dipeliharanya agar kita tadabbur satu persatu ayat-ayatnya. Di sini kita dapat membina kekuatan, keyakinan. Kita tidak boleh menafikan ujian, cabaran yang untuk merosakkan akidah kita amat hebat. Itu ujian kita. Namun Allah Ta'ala akan memelihara kita, melindungi kita, meletakkan kita atas jalan yang lurus selama mana kita sentiasa berusaha mendekati Al-Quran.
Sentiasa berusaha mendekati Al-Quran, memahaminya, menghayatinya. Kita berusaha berada atas petunjuk Al-Quran, maka selamatlah kita dari berbagai fenomena, berbagai-bagai gejala-gejala yang tidak dapat diterima oleh akal yang waras. Kita amat sedih dan duka cita melihat umat Islam hari ini yang begitu berani melawan peraturan-peraturan yang telah terdapat dalam agama mereka. Bahkan sehingga ramai yang menganggap agama ini suatu perkara yang akan menghalang kemajuan, menghalang kebebasan dan hak manusia. Itu mereka menuntut perkara-perkara yang tidak masuk akal. Tuan-tuan, perkara ini bukan perkara kecil. Dan saya ulang lagi dan saya tegas, perkara ini berlaku bukan sebab kerana tidak mendapat pendidikan, tetapi kerana pendidikan kita bukanlah pendidikan yang menjurus kepada suatu yang paling benar, yang paling betul, yang tepat. Kerana pendidikan kita lebih kepada sekularisme, pendidikan yang mengasihkan urusan akidah, urusan agama daripada kehidupan. Dan kalaupun kita belajar agama, kita tidak difokuskan untuk matlamat yang sebenarnya, belajar untuk mendapat hidayah petunjuk Allah. Kita belajar agama pun belajar untuk mendapat sijil, untuk profesion menjadi guru agama atau ahli agama atau yang berkaitan dengannya. Sedangkan kita wajib menuntut ilmu, khususnya daripada sumber agama ini, Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Tujuannya tidak lain agar kita mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dipimpin Allah SWT. Kita dapat mengenal yang hak dan yang batil, dapat membezakan antara kedua-duanya agar kita dapat mengikuti yang hak dan menolak yang batil. Dan inilah sebenarnya bagaimana cara Allah memperkenalkan satu persatu tentang dirinya. Semoga yang apa yang saya kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak akan membuang rasa ragu-ragu, tak puas hati kita dengan seruan-seruan supaya kembali kepada wahyu. Kembali kepada wahyu. Bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai penerangan dan penjelasan. Pentingnya kita sebagai orang Islam kembali kepada khazanah ilmu yang paling benar, paling tepat, paling bermanfaat dan limpahi kebaikan sebagaimana yang perlu untuk kita dalam keperluan hidup kita di dunia dan akhirat, iaitu Al-Quran dan Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita wajar meletakkan keyakinan yang paling tinggi, paling maksimal, tanpa sebarang ragu-ragu bahawa jalan kejayaan kita, kemuliaan kita bukannya kepada urusan dunia kita semata-mata, tapi ia terletak pada urusan agama kita, akidah kita. Apabila akidah kita, agama kita didirikan dengan sempurna, dunia ini akan turut sama menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Tidak sekali-kali oleh kerana kita mahu kembali kepada kebenaran dalam agama kita akan menjadikan kita insan yang hina, insan yang lemah, terpinggir dan sebagainya, seperti mana selalu dimomokkan oleh musuh-musuh agama ini. Belajar agama bukan untuk menjadi ustaz, tapi kita belajar agama, belajar Al-Quran untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kerana itu adalah asbab kejayaan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak perlu kamu berduka cita dan tidak perlu merasa hina diri, sedangkan kamulah yang paling tinggi, paling mulia, in kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Inilah pengusian saya, semoga bermanfaat. Apa yang benar itu tuan-tuan dan puan-puan pasti daripada Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa yang salah, yang silap, yang kurang jelas itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.